Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Okay, so hari ini nak bersiaran dan bercerita tentang urut semasa hamil. Okay, so saya relate dengan pengalaman saya pada kehamilan pertama dan kedua saya tak ada buat. Okay. Tapi saya rasa mungkin sebab masa tu kita muda lagi, jadi kita energetic. So tak adalah terfikir yang nak urut semasa hamil. Itu satu. Kedua, kerana at that time was tak mudah juga nak cari tukang urut. Jadi kalau tak ada, memang tak buat lah. Okay. So tapi boleh survive kehamilan tu tanpa urut. Okay. Tapi pada kehamilan ketiga, okay, kita dah rasa cepat penat. Okay, sebab pada kelahiran ketiga tu dah reach umur 30-an. Okay. So kita dah cepat rasa penat dan rupanya bila kita Google, okay, bila kita buat research, kita Google ataupun kita baca, so sebenarnya banyak kebaikan untuk urut ketika hamil. Sebab benda tu macam strange lah, macam orang tak fikir kan, tapi sebenarnya boleh dan mengikut tertentulah, ada dia punya rules dia semua, right? So and pada kehamilan keempat, so saya dah macam memang almost ready and saya memang cari orang untuk urut masa hamil. So it's a very interesting journey. Okay, so I jumpa artikel ni daripada Dr. Zubaidi dan saya akan kongsi. Okay, so saya harap boleh jelas, tapi kalau tak boleh masuk ke Facebook. Okay, kalau pun masuk ke Facebook dan cari Dr. Zubaidi Haji Ahmad. So Dr. Zubaidi ni banyak dia buat artikel-artikel dia yang memang relate kepada kesihatan, dan saya sangat suka cara dia mengolah sesuatu penyakit ataupun sesuatu isu. Okay, so jom saya mulakan. Okay, ini daripada Dr. Zubaidi and dia pun baru post ni dalam 3 hari lepas. Okay, so urutan ketika hamil adalah saya baca ya. Okay, rawatan urutan memberikan faedah kepada wanita hamil, namun begitu ramai doktor yang agak berat memberikan galakan kepada wanita hamil untuk berurut, kerana rawatan ini boleh mendatangkan manfaat dan juga mudarat bergantung kepada cara dan latihan oleh si pengurut. Okay, so ini Dr. Zubaidi membuka bicara. Tidak semua pengurut mahir dalam bidang yang mereka lakukan. Ada di antara mereka yang langsung tidak ada pengetahuan tentang tubuh, okay, dan berlagak seolah-olah tahu. Okay, sudah tentu ini akan membahayakan ibu dan bayi dalam rahim. Okay. Oleh itu, urutan tidak digalakkan di awal kehamilan, iaitu apabila usia kehamilan kurang dari 12 minggu. 12 minggu 3 bulan lah, okay? Kerana ia boleh menyebabkan masalah keguguran. Masalah urutan menyebabkan secara langsung keguguran atau hanya kebetulan keguguran berlaku ketika urutan di jalan. Apa-apa pun sebabnya, jika berlaku tentu si pengurut akan dipersalahkan. So saya agree yang ini. Okay, so maybe tahap pengetahuan kesihatan tentang urut ketika hamil masih rendah, okay, dan ramai yang hanya berani membenarkan badan diurut pada ketika usia 24 minggu ke atas, which is 6 bulan. Okay, so dan awal-awal ramai yang tak nak buat ni lagi sebab mereka risaukan kandungan. Okay, so ada 2 perkara kat sini. Satu ialah jika pengamal itu tidak memiliki sebarang sijil menyatakan dia ada sijil kepandaian ataupun kepandaian ataupun kemahiran mengurut ketika hamil, dia tak boleh buat urut kepada wanita yang kandungannya 6 bulan ke bawah. Itu satu.
Okay, so ini adalah satu fakta saya kongsi. Jika pengamal pengurut tidak memiliki sijil urutan ketika hamil, sijil tu memang spesifik, dia tulis pregnancy massage. Okay, so jika dia tidak ada sijil pregnancy massage, dia tidak boleh mengurut wanita yang hamil 6 bulan dan ke bawah. Okay, so dan ramai yang tanya saya macam mana nak dapatkan pregnancy massage sijil ni. Okay, dia adalah diusahakan oleh badan kesihatan di luar negara. Okay, dan khususnya agak mahal dan kemudian bila ada sijil ni baru boleh urut wanita yang hamil seawal 12 minggu. Okay, so ini sebab dia. Sebab kalau kita tak ada pregnancy massage certificate, kita tak boleh attend mamis yang hamil usia kandungan 1 ke 6 bulan. Okay, so ini memang tak boleh. Sebab dia tak ada sertifikat pregnancy massage yang diiktiraf dan dikeluarkan oleh badan yang memang orang kata meregulasikan urutan ketika hamil. Itu yang terjadi sebab bila kita urut awal dan kita tak ada pengetahuan dan kemudian berlaku keguguran, maka tukang urut tu akan dipersalahkan. Tetapi jika dia mempunyai sijil yang selayaknya, jika berlaku sesuatu, dia sudah mengamalkan teknik-teknik yang betul untuk mengurut wanita semasa hamil kurang dari 6 bulan. Okay, so itu kita punya pegangan. So kalau untuk saya punya pelanggan, kami hanya akan benarkan urut hamil 6 bulan ke atas. Itu sebab dia. Okay, sebab it's not easy untuk dapatkan pregnancy massage certificate tu. Right, so untuk ibu yang hamil, dia akan request untuk kami kalau nak urut is 6 months. Kandungan tu 6 months, 6 bulan ke atas. Okay, so kita tak nak apa-apa terjadi kepada kandungan ibu pada waktu awal kehamilan, dan kedua tidak ada pengamal ataupun pengurut tak ada sertifikat sijil yang khusus. Dia punya sijil tu nama dia pregnancy massage. Pregnancy massage certificate. So, kalau ada tu boleh buat awal, boleh buat urut kepada ibu yang awal-awal tengah mengandung. Kalau tak ada, tak dibenarkan. So in Pantang Plus memang 6 months ahead lah baru kita terima permintaan untuk mengurut wanita hamil. Okay, so yang tu. Right. Okay, so I hope this serve as a information untuk semua yang melihat ni. Dan urutan bertujuan untuk merehatkan otot dan melancarkan peredaran darah dan cairan limfatik dengan cara memberikan tekanan kepada otot-otot tertentu. Okay, apabila otot-otot dan darah tidak beredar lancar dalam darah, ini boleh menyebabkan pembentukan darah beku pada otot peha dan betis. Oleh itu, pengurut yang baik tidak akan mengurut terlalu kuat di bahagian otot peha dan betis, bimbang akan menyebabkan pembentukan darah beku sebelum ini akan masuk ke dalam saluran darah. Okay, that's why pregnancy massage certificate ni sangat penting. Jika pengurut tidak ada pregnancy massage certificate ni, kita memang tak benarkan dia urut wanita yang hamil awal. Kemudian kerana pregnancy massage ni, sebenarnya pregnancy massage ni sangat memerlukan skill yang tertentu. Ada tempat tak boleh pegang, ada tempat boleh pegang, ada tempat boleh pegang kuat, ada tempat tak boleh pegang kuat dan sebagainya. Okay, so dia tak sama macam pregnancy urut selepas bersalin dan sebagainya. Jadi memang kena ada knowledge, dan walaupun jika pengurut ni ada experience, tapi kita still kena berhati-hati. Okay. Right. Urutan ringan pada abdomen dibenarkan tetapi lebih elok ditinggalkan. Okay. 1. So urutan pregnancy memang tak pegang perut. Okay. Kalau siapa yang knowledgeable, ada experience, kita tak pegang perut. Okay. Memang kita tak pegang perut langsung. Yang boleh pegang untuk kadang-kadang kan dia cakap rasa bayi lah, apa semua itu semualah gynae ataupun pakar perbidanan. Right? Okay, so masa pregnant memang kita tak urut bahagian perut. Right? Kena faham yang itu, dan tak ada siapa-siapa pun boleh pegang perut ibu pada waktu itu. Okay, sebab kita tak nak apa-apa pun berlaku di pengurut ini yang disalahkan. Ada beberapa cara urutan. Okay.
Antaranya deep tissue massage, urutan dalam otot kuat menggunakan ruas jari, bukan hujung jari, urutan Swedish massage iaitu urutan ringan pada otot dan sendi, dan urutan shiatsu yang menekan bahagian tertentu. So ada a few techniques lah, ada a few techniques. Sebab itu saya cakap ada tempat tak boleh pegang, tak boleh urut lah maksudnya. Ada tempat boleh urut. Ada tempat urut tekanan kuat, ada tempat urut tekanan tak kuat. Cumanya bila ibu ni dia dah biasa badan dia diurut, dia mesti kata tak rasa kalau kita buat teknik-teknik ni. Sebenarnya kalau mengikut disiplin dia, ada tempat yang dibolehkan, ada tempat yang tak bolehkan. Tapi kalau ibu tu dia dah biasa urut, dia akan kata tekan kuat sikit sebab dia tak rasa dan sebagainya. So kita tak boleh berdasarkan permintaan ibu, kita kena tengok keadaan ibu itu sendiri. Sebab dia memang ada disiplin-disiplin dia. Right, so saya kongsi apa manfaat jika kita urut ketika hamil. So yang terjadi saya rasa benda ni perlu semasa hamil adalah kerana terlalu banyak mengalami kekejangan kaki. Dan kekejangan kaki ataupun krem ni dikaitkan dengan kurang kalsium dan juga banyak bergerak. Jadi otot-otot tu dia tak berehat, so dia akan menegang, right, dan sebagainya lah. Ada orang kurang minum air pun dia akan krem juga, right. So I decide saya nak cari untuk legakan banyak kepada bahagian kaki lah, paha dan betis. Saya yang decide macam tu sebab saya rasa I think kerana kita membawa bebanan, and then berat bayi tu, jadi kita rasa memang penat, cepat penat. Jadi otot kaki memang kita dah guna kaki dia jalan dan sebagainya, memandu. So kita orang kata nak losekan masa tu. And of course masa saya kerana saya ada knowledge pun tak banyak masa tu. So I hanya buat urut hamil ni dalam masa tu dalam 8 bulan dan 9 bulan kandungan. Sangat lambat. Sebab kita masa tu tak berapa ada knowledge sangat, dan kemudian memang saya setuju susah nak jumpa tukang urut yang boleh urut ketika hamil. So akhirnya saya urut dalam usia kandungan 8 bulan, hujung-hujung lah dah 8 bulan dan 9 bulan. Right. So sebenarnya apa manfaat daripada urut ketika hamil ni? Pertama ialah mengurangkan rasa letih dan penat. Saya highlight. Mengurangkan rasa letih dan penat. Memang sangat penat sebab mengandung, membawa bayi ni kita tambahan berat badan pun sekitar banyak juga on average mungkin tambahan 10 ke 12 kilo lagi. Walaupun bayi tu mungkin 3 kilo je, tapi saya pernah kongsikan apa sebab berat badan naik adalah kerana lemak, cecair dan sebagainya. So memang berat lah nak bawa extra 10 kilo dalam badan kita sepanjang masa 24 jam, 9 bulan 10 hari tempoh dia. So kita akan cepat rasa letih, akan cepat rasa penat, akan cepat rasa mengah. So kita perlukan kata saya suka cakap loosen the muscle. Loosen. Right, kemudian kedua ialah mengurangkan rasa sakit belakang. Mengurangkan rasa sakit belakang dan bahagian kaki dan betis. Kenapa kat belakang kita rasa sakit? Sebab bebanan kat perut tu dia makin membesar dan makin menekanlah tulang belakang tu, dan juga bahagian pinggang dan pinggul. Kemudian kaki sebab macam saya cakap sebab kita banyak berjalan. So ada teknik-teknik untuk meredakan rasa-rasa sakit di belakang dan kaki dan betis. So ingat urut pregnancy, untuk urut ketika hamil tak pegang perut. Yang ketiga ialah dapat tidur dengan lebih nyenyak. Of course lah. Kenapa jadi macam ni? Teori urutan tu sendiri ialah melancarkan darah. So apabila darah dah berjalan lancar, oksigen dah cukup, dan kita orang kata
dapat tidur dengan nyenyak. Sebab tu beza kalau orang tak boleh tidur tu dia adalah mungkin ada penyakit ke apa, darah tak lancar, tak cukup oksigen dan sebagainya. Okay, so kalau kita urut, darah lancar, oksigen dalam badan cukup, kita akan dapat tidur dengan lebih nyenyak. Sebab ibu hamil ni dia memang ada cabaran, kalau dia tersedar dia lambat nak tidur balik. Tapi kalau dia dah mengurut, dia akan tidur lena je. Right? So kita tak nak tidur dia terganggu. Right? And finally, apa dia manfaat yang last tu ialah mengurangkan rasa risau, tertekan dan stres. Obviously, urut ni memang mampu meredakan. Kalau kalau saya kata singkatan dia, urutan tu sama dengan de-stress. De-stress, D-E-S-T-R-E-S-S, maksudnya berlawanan dengan stres, berlawanan dengan tekanan ataupun orang kata tekanan perasaan ataupun kerisauan. Okay, so mengurut sama dengan de-stress. Okay, so mengurut boleh mengurangkan rasa risau, tertekan dan stres. Kerana saya pernah kongsi juga sebelum ni, kadang-kadang seorang wanita ni ataupun seorang ibu ni, kita berfikir yang terlebih-lebih, overthinking. Kita takut kita tak jadi ibu yang baik, kita takut kita tak boleh jadi yang terbaik untuk anak dan sebagainya. Kita risau yang berlebih-lebihan. Okay, so dengan mengurut, kita tak fikir yang tu, dapat ketenangan, minda yang tenang, tak payah fikir apa-apa, and then dia akan reflect kepada emosi kita dan kita boleh mengatasi jika ada kebimbangan yang terlebih-lebih. Okay, right, bimbang macam mana, bila nak bersalin, nak bersalin macam-macam lah. Okay, sebab itu I fikir apa yang saya buat ialah selain daripada mengurut, sebenarnya ibu hamil kena sangat banyak berdoa, sebab dia je yang boleh doa untuk memudahkan ataupun melancarkan semua urusan dia, termasuklah melahirkan bayi dengan selamat. Okay, right. So ini dia manfaat dari urutan ketika hamil. Mengurangkan rasa letih dan penat, mengurangkan rasa sakit belakang, bahagian kaki dan betis, dapat tidur dengan lebih nyenyak dan mengurangkan rasa risau, tertekan dan stres. Okay, right. So kalau kita ambil daripada sudut manfaat ni, dan kandungan puan sudah mencapai usia 6 bulan, mungkin puan hendak mula urutan ketika hamil ni dalam sebulan sekali. Okay, right, dalam sebulan sekali. Sebaiknya lah. Okay, kalau nak lebih pun tengok pada masa. Obviously kalau kata PKP ni, kena tunggulah. Kena tunggu sampai kita dah tak lockdown. Okay. Right. So urutan untuk wanita yang sedang hamil, ketika wanita hamil mengalami kelenguhan badan kerana perubahan hormon yang mereka alami. Apabila hormon badan berubah, ia akan menyebabkan gangguan pada kesihatan jantung dan stres dalam tubuh. Okay, sebab dia ada chemical, hormon ni macam chemical yang terrembes. So, it's working towards our body yang sedang hamil. So, different hormon akan keluar dan sebagainya. Dan ini adalah satu perkara semula jadi. Okay, so badan nak custom dengan semua perubahan ini. Dan apabila kita pula yang hamil ni, so kita mungkin akan terganggu. Okay, so yang kata boleh mendapatkan gangguan kepada kesihatan jantung dan stres dalam tubuh. Sebab kena ingat dari segi fizikal, ibu ni dah berat sekitar 10 ke 15 kg atau lebih. Berat badan pun dah bersama dengan dia, dah menghimpit dia sepanjang masa tau. You tak bawa berbadan lepas tu you letak kat tepi. This baby you carry for the straight 9 months. You tak nak cakap, aku dah penat lah lejak baby. Tak. Okay, so dia bersama kita 9 bulan 10 hari. Okay, so tu dah awal-awal dah perubahan fizikal dah. Okay, jadi dengan perubahan fizikal tu, dengan pertambahan berat badan, dengan segala yang dialami, dengan krem, dengan letih, dengan lenguh, dengan stres, dengan overthinking and lawyer, tak boleh makan muntah dan sebagainya, itu pun dah menambahkan stres lagi. Okay, so benda ni memang adalah satu hakikat, right? Dihadiahkan oleh Allah
semua-semua ni kan. Right, so yang ni dok cakap urutan dicadangkan 2 kali setiap minggu selama 5 minggu bagi mengurangkan kepekatan hormon stres, iaitu norepinephrine dan cortisol dalam tubuh. Seperti stres hormon dan meningkatkan kepekatan hormon yang menyebabkan tubuh berasa tenang, iaitu hormon dopamin dan serotonin. Okay, so apa orang kata happy hormon dengan inilah struggle hormones. So dicadangkan 2 kali seminggu. Okay, tapi kalau saya boleh kalau ibu ni belum biasa urut-urut ni semua, so saya suggest sebulan sekali. Saya saja sebulan sekali dulu, kemudian tingkatkan kekerapan tu berdasarkan keadaan semasa lah, keadaan ibu itu. Tetapi of course dalam PKP ni kita hold dulu, so boleh buat booking je lah, right? Okay, so urut yang dicadangkan lah 2 kali seminggu. Kalau 2 kali seminggu maksudnya 8 kali 2 kali seminggu, right? Maksudnya 2 kali seminggu, so 8 kali sebulan for 5 months. Okay, for 5 weeks, for 5 weeks, dalam sebulan lebih macam tu. Okay, tapi saya khawatir ibu tak cukup masa. Okay, sebab urut ni pun mengambil masa, walaupun kita boleh urut di rumah, tapi it takes orang kata about 1.5 hours. So kalau ibu tu rushing dan lifestyle dia sangat sibuk, mungkin dia tak boleh nak adakan banyak sangat masa. Okay, so maybe boleh start satu kali sebulan, kemudian boleh increasekan. Okay, so kalau bagi ibu yang tak biasa. Tapi kalau ibu ni memang jenis macam saya, kaki urut, kita memang boleh tahan badan 2 kali seminggu. Kaki urut memang macam tu. Okay, so siapa kaki urut dengan saya, dia gang. Okay, I memang urut 2 kali seminggu. Right, okay, so itu yang dicadangkan. So depends ya, kalau dah biasa mungkin boleh buat. Tapi kalau tak biasa, kita introduce slow-slow lah. Janganlah sekali minta tu terus tiba-tiba dapatkan urut kan. So slow, lepas tu baru rasa dah serasi, baru boleh tingkatkan kekerapan mengurut tu. Okay, right. So on my side kan, sebenarnya urut pregnancy ni, sebenarnya kalau kita, dia tak mengambil masa yang lama sangat. Tapi kita nak kena belai ibu dan betul-betul nak set ibu tu dalam mode relax. Tu cabaran lah tukang urut. Kita nak suruh dia duduk diam. Okay, so kalau dia stress tu susah kita nak relaxkan dia. So kita ambil masa untuk set dia dulu. Kita bagi dia tenang dulu, kita buat a few things lah, kneading apa semua tu, bagi dia tenang. Right, so itu memang cabaran sikit. Right, okay. Sebab tu kalau orang kata urut cepat ni dalam 45 minit, saya tak tahu dapat apa. Okay, so sebab saya memang sejenis yang akan urut paling-paling pun 75 minutes, 1 jam 15 minit. Okay, so selalu kita buat 1 jam setengah. Dan orang kena fikir sebab ibu yang hamil ni, dia fizikal dia dah besar tau. Okay, you tak boleh nak urut gosok-gosok macam tu je. So this is inilah tentang urut lah. Okay, right, so urutan yang dicadangkan 2 kali seminggu, tapi dengan masa, dengan bekerja semua kena adjust lah kalau nak buat ni. Right. Kemudian ramai yang tanya bila waktu sesuai dia, sebab ibu bekerja jadi malam. So bagi kita malam tu sepatutnya ibu dah rehat. The best ialah waktu pagi. Saya cakap macam tu lah, waktu pagi ataupun petang. Okay, so petang. So the best time lah. Tapi kalau malam tu it's a bit rushing lah. Ibu pun dah nak rehat kan. Right. So kemudian perubahan ini akan mengurangkan masalah ketika proses melahirkan bayi dan juga mengurangkan kesakitan dan membaiki sistem imuniti melawan jangkitan kuman dan virus. Okay, so apabila kita dah buat urut ni secara kerap, okay, badan kita dah boleh adjust ya, dan dengan rembesan chemical segala-gala stres tu semua, dia ada happy hormones and struggling hormones. So lama-lama dia akan conditionkan badan ibu tu balik. Dia akan conditionkan badan ibu tu supaya kita mungkin
orang kata bersedia, dan orang kata tidak ada sangatlah komplikasi yang serius semasa dalam dewan bersalin dan sebagainya. So bila kita dah relax, okay, kita mungkin tak rasa sakit sangat dan sistem imuniti kita pun semakin semakin baik, semakin bertambah baik. Okay. Alright, apa lagi kebaikan dia? So urutan juga boleh mengurangkan bengkak pada sendi disebabkan peredaran darah yang tidak lancar dan apabila rahim semakin menekan. Dia tekan apa? Okay, rahim tekan apa? Rahim, dia tekan apa? Sebab dia dah besar kan. Dia akan tekan saluran darah, dia akan tekan perut, dia akan tekan usus kan. Sebab badan dah besar kan. Bayi tu semakin besar, dia akan menekan. Sama ada menekan ke atas ataupun menekan ke bawah. Kalau kata menekan ke atas tu yang selalu dapat ulu hati tu. Tapi kalau menekan ke bawah, kita nak kerap kencing, nak kerap buang air besar dan sebagainya. Okay, kalau batuk sikit pun dah terkucil, you know, all these things. Jadi memang bayi yang besar tu dia akan tekan organ-organ tu semua. Sebab dia perlu besar, dia perlu besar dan bersedia dan matang sebelum dilahirkan. Right, so badan walaupun badan kita ni memang accustomed untuk menerima pembesaran bayi dalam kandungan, tapi dia akan menghimpit lah organ-organ kita. Tu yang kadang-kadang kita cepat mengah tu sebab bayi tekan diaphragm kita, and then kadang-kadang kita cepat sangat nak terkencing kerana bayi dah tekan puni kencing kita dan sebagainya. Okay, so itu adalah perubahan fizikal yang sangat nyata. Right. Okay, lepas tu ramai wanita hamil yang mengadu sakit pinggang di akhir usia kehamilan. Ada kalanya sakit yang dialami melarat hingga ke peha akibat saraf pada pelvis ditekan oleh rahim yang besar. Tu yang saya cakap. Okay, bayi dia nak membesar, dia tekan ke atas, kita pedih hulu hati. Kemudian kita rasa macam mengah-mengah, semput. Okay, kemudian kat bawah asyik nak terkencing, kemudian sakit pinggang, dia tekan pula dekat tulang belakang. Jadi tulang belakang kita pun macam, you know, trying to get the best to support the baby, the growing baby tu. Okay, so kita akan rasa sakit tu. Kemudian kaki kita pun bergerak. So kita bawa bebanan about 10 kg at least selama 9 bulan. Kita bukan kata macam, oh kita penat lah, tak boleh jap lah bayi ni. Kita tak. Dia bersama kita 9 months. Okay, so itulah pengorbanan ibu kan. Right, so kemudian ramai yang mendapat manfaat dengan berurut beberapa kali. Okay, so itulah antara dia. So macam mana kedudukan badan ketika berurut? Right, urutan untuk wanita hamil memakan masa sekurang-kurangnya 1 jam. Tengok, saya dah cakap dah tu, sekarang saya pelik orang urut 40 minit, 45 minit, I tak tahu dia urut apa. Sebab badan ibu yang hamil ni dia agak besar tau. Okay, so it takes time for us to tone the baby, to tone the mothers, to condition the mom. Kalau dia tengah rehat, dia tengah serabut, lepas kita urut tu, dia tiba-tiba macam mamai nak tertidur sebab dia dah relax. Kalau tak, dia akan stress. Dia akan fidget, dia akan orang kata macam cepatlah bila nak habis macam tu. Okay, so kejayaan tukang urut adalah boleh buat boleh buat pelanggan kita tu relax. So apa tanda dia relax? Kita tidur kan, macam mamai dia macam shock. So tu memang kejayaan tukang urut. Dan ramai yang tak faham benda tu, jadi dia tak boleh nak bercooperate dengan tukang urut. Cepatlah sikit, bila nak habis. Memang tak dapat lah relax tu. Okay, sebab urut ni adalah seni. Kita nak conditionkan badan ibu tu, fizikal masing-masing tak sama. Right? Okay, so kedudukan badan ketika berurut. Pengurut yang baik akan menggunakan katil urutan biasa tetapi meletakkan bantang yang sesuai dengan kedudukan mengiring. Boleh. Duduk atas katil biasa pun boleh. Okay, kebanyakannya saya buat dalam atas katil biasa je. Okay, ramai doktor yang berpendapat bahawa menggunakan katil khas yang mempunyai lubang di bawah untuk memuatkan abdomen bukan cara yang terbaik. Betul. Jangan buat yang macam masa orang yang belum hamil tu, sebab kita tak boleh face down. Kita tak boleh meniarap sebab kita ada perut. So kalau you tak boleh handle perut tu, memang akan berlaku kesakitan kerana memberikan tekanan yang tak perlu kepada perut tu. So you kena tengok benda tu. Right, so memang katil yang biasa tu tak boleh. So I biasa sama dekat bawah ataupun katil yang ibu tidur tu boleh. Okay, sebab tu kita lah yang banyak bergerak, ibu tu dia relax je. Right.
And then abdomen akan berkeadaan seolah-olah tergantung dan menyebabkan ligamen yang menyokong rahim akan menjadi tegang dan terganggu. Tu cakap kita tak nak bagi tekanan kepada, tak nak bagi tekanan yang tak perlu kepada perut ibu ni. Right? So kena this why benda ni memang experience ni je lah terapis tahu. Right. Berhati-hati dengan bahagian yang sensitif. Okay. Pengurut yang bertauliah dan berpengalaman selalunya akan berhati-hati ketika mengurut wanita hamil kerana terdapat bahagian-bahagian yang sensitif yang harus dielakkan ketika mengurut. Selain abdomen, iaitu perut dia, bahagian yang sensitif ialah pergelangan kaki, tangan, okay, betul. Dan urutan di bahagian ini akan merangsangkan otot-otot pada bahagian abdomen dan pelvic termasuk rahim. Right, sebab tu kita tumpu banyak dekat kawasan ni. Kemudian, oleh itu, jika mengalami rasa sakit seolah mahu melahirkan iaitu Braxton Hicks contraction, haruslah segera memberitahu pengurut dan doktor yang merawat. Okay. Dan ada juga kategori wanita yang tak digalakkan berurut ketika hamil. Okay. Ni Mereka yang dah ada history kehamilan bersama penyakit hypertension, pre-eclampsia, pernah mengalami kelahiran pramatang, pernah keguguran dan kehamilan kurang 12 minggu. Okay, untuk I think in general lah, okay, secara umumnya kebanyakan penyedia perkhidmatan ni dia akan berani buat 6 bulan ke atas. Okay, so itu dia indication dia. Okay, dan doktor ni mencadangkan agar memberitahu kepada pengurut bahawa mereka sedang hamil. Kalau kita tak sangka kan, kita kadang-kadang awal lagi tak rasa nak, tak terfikirlah kita hamil dan sebagainya. So better masa tu kita akan check juga sebab kita takut terpegang perut. Okay, so yang tu tak digalakkan lah. So mungkin sebab itulah less than 12 weeks tu bahaya sebab mungkin kadang-kadang orang tak tahu. Tahu-tahu je dia pregnant 8 minggu. Kan, so dia dah pergi berurut, dah pegang rahim lah dengan peranakan apa semua sengkak tu semua. So kalau boleh tak nak macam tu lah. That's why kita to be safe 6 bulan ke atas. Kalau ibu tu dah biasa mungkin dia akan request pada kandungan mungkin 5 bulan lah. Tapi saya rasa kita tak ambil risiko itulah. Okay, right, so itu saja perkongsian saya. Right, berurut ketika hamil dengan pengurut yang bertauliah dan berpengalaman boleh membaiki kesihatan wanita secara keseluruhannya. Okay, sebab kita dapat distress, kita dapat tenang, kita dapat melepaskan lelah, okay, dan kita dapat mengatasi yang lengur-lengur tu, yang extra beban yang kita bawa tu kepada kaki, kepada punggung, iaitu tulang punggung, kepada pinggang, kepada tulang belakang. Okay. So itu semualah kat tulang pelvic memang kena confirm. Okay, right. So this is apa yang saya petik daripada Dr. Zubaidi. So very interesting kan? Okay, so ini dia punya ni. Right. Okay, so nanti kalau ni boleh baca sebab saya petik daripada artikel dia. So manfaat dari urutan ialah mengurangkan rasa letih dan penat, mengurangkan rasa sakit belakang dan bahagian kaki dan betis, dapat tidur dengan lebih nyenyak, mengurangkan rasa risau, tertekan dan stres. Okay, right. So I think itu sahaja perkongsian saya. So I stop sharing. Right. Right, so I hope it's beneficial to all, right, on hamil, urut ketika hamil. It's allowable dengan teknik yang tertentu, dengan pengurut yang berpengalaman dan kalau boleh mempunyai sijil khas pregnancy massage. Okay, right, kemudian mungkin lebih selamat untuk kandungan yang 6 bulan ke atas. Right, tapi kalau PKP ni kita kena hold dululah. Right, okay, so I think that's all for me for today. So I nak bagi sedikit pesanan. So pesanan pertama saya ialah untuk ibu hamil dan menyusu anak kini boleh mengemas kini status di MySejahtera untuk mendapatkan janji temu vaksinasi. Vaksin yang bersesuaian akan diberikan di PPV. Right, so
jangan lupa daftar. Okay, sebab ada vaksin yang sesuai untuk ibu hamil dan juga untuk ibu menyusu. Okay. Dan pesanan kedua saya adalah muat turun ibu percuma, panduan pemakanan semasa hamil. Ini adalah ibu kami yang pertama. Untuk ibu-ibu yang sedang hamil boleh download secara percuma dan rujuk kepada informasi yang kita dah kumpulkan, kebaikan-kebaikan untuk amalan pemakanan. Sebab kita tak nak ibu tu malnutrition dan kita tak nak pula ibu itu obese, kan, sebab banyak komplikasi kesihatan pula lepas tu. Okay, because I alami dia. Okay, so kalau boleh kita nak 9 bulan yang enjoyable tau. Tempoh 9 bulan yang sangat menceriakan, sangat menggembirakan, teruja kerana hendak mendapat ahli keluarga yang baru. Okay, kerana bayi ni dia bawa semua. Dia bawa rezeki, dia bawa kegembiraan, dia bawakan kepada kita kebanggaan menjadi ibu dan bapa. Okay, so I think that's all from me for today. So jika ada apa-apa komen boleh letakkan di ruangan komen, dan jika benda ni bermanfaat boleh bantu kongsikan. Right? So take care, stay safe. Nanti kita jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.